doa Ramadan Syaban boleh. Okey. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, hai Allah, berkatilah hubungan kami ini. Amin. Semoga kita dapat manfaat daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Paling ringkas Ustazah. Itu yang ini teringat. Tak apa. Bagus. Okey. So, saya baca ya. Okey insya-Allah. Kering dekat puasa ini cuba. Oh, maksud saya tak pasal pasal nak apa ni meraihkan. Oh iyalah tadi. Tak puasa. Minggu ni tak puasa. Tak apa, Senin pertama dah pergi jalan kami. Itu musafir yang baik tu, musafir. Ya, alhamdulillah. Kita muka surat ini ya, 354 ya. Ya. 4 pada tajuk permusuhan tu ya, 38 Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ke surat 358 permusuhan pasca Hudaibiyah. Yang pertama pelanggaran Dzulqarad. Ia bukanlah satu peperangan tetapi lebih merupakan pertempuran kecil yang dijalankan oleh satu pelatun Bani Fazarah. Tempat pertempuran terkenal sebagai Dzulqarad, sebuah takungan air yang terletak kira-kira sehari perjalanan dari Madinah. Menurut kebanyakan sarjana, peristiwa ini berlaku selama 3 hari sebelum perperangan Khaybar. Salamah bin Al-Aqwa, wira perang ini, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengupah Rabah untuk membawa unta-untanya ke padang ragut berdekatan. Kata Salamah, aku menunggang kuda Talha dan pergi ke sana dengan tujuan tersebut. Apabila matahari terbenam, Abdul Ar-Rahman Al-Fazari menyerang lalu menghalau ke semua unta dan membunuh orang yang menggembala ternakan. Aku beritahu Rabah untuk menaiki kuda dan membawanya kepada Talha serta memaklumkan kepada Nabi SAW bahawa orang-orang kafir telah melarikan unta-untanya. Kemudian aku berdiri di lereng bukit dengan memandang ke arah Madinah serta berteriak 3 kali, "Tolong, tolong, tolong." Selepas itu, aku cuba mengejar penyerang-penyerang tadi sambil merejam ke arah mereka dengan panah dan melagukan syair. Aku ialah putera Al-Aqwa. Hari kekalahan ini ialah untuk si bakhil. Dengan kehendak Allah, aku terus memanah mereka dan melumpuhkan binatang-binatang tunggangan mereka. Apabila sahaja seorang berkuda ternampak, aku terpaksa berselindung pada perdu pokok sambil merejam panah dan melumpuhkan kudanya. Mereka bersembunyi ke sebuah gunung sempit.
sebuah gaung sempit. Sementara aku menuruni gunung dan menyekat mereka di situ dengan melontar batu ke arah mereka. Aku terus memburu mereka dengan cara ini sehingga mendapat semula unta-unta yang terlepas dan tidak seekor pun terlepas ke tangan mereka. Mereka lari bertempiaran tanpa haluan dan aku mengesan mereka dengan rejaman panah terus menerus sehingga mereka terpaksa membuang 30 baju besi dan 30 tombak bagi meringankan beban mereka. Setelah mereka menanggalkan segala-galanya, aku menandakan dengan seketul batu supaya Rasulullah SAW dan para sahabat dapat mengenali harta rampasan yang ditinggalkan musuh. Mereka melarikan diri ke satu lembah sempit dan berehat di situ untuk makan. Sementara aku duduk di atas batu tajam. Empat orang mereka mendaki bukit dan menuju ke arah aku. Ketika mereka berada kira-kira ke satu jarak yang dapat didengar, aku pun melaung. Kenalkah siapa ini? Mereka menjawab, tidak, siapa kamu? Ujar aku, sayalah Salamah anak Al-Aqwa. Aku boleh bunuh siapa juga yang aku suka. Tetapi orang kamu tidak boleh membunuh aku. Lalu mereka pulang ke dalam kumpulan. Aku tidak bergerak ke mana-mana sehinggalah ternampak pasukan berkuda Rasulullah SAW yang datang melalui celah-celah pokok. Mendahului rombongan ialah Akhram, di belakangnya Abu Qatadah Al-Ansari dan diikuti pula Al-Miqdad bin Al-Aswad. Akhram pernah bertarung satu sama satu dengan Abdul Rahman Al-Fazari. Akhram melumpuhkan kuda Abdul Al-Rahman tetapi dia berjaya merejam dengan lembik ke arah Akhram dan menyebabkan Akhram maut. Abdul Al-Rahman beralih kepada kuda Akhram lalu menunggangnya. Abu Qatadah yang berada di situ terus menyerang Abdul Ar-Rahman dalam satu pertarungan satu sama lain dan dia memukul Abdul Ar-Rahman dengan lembing dan terus musuhnya maut. Akhirnya orang kafir melarikan diri dan aku terus mengejar mereka. Sebelum matahari terbenam, mereka tiba ke satu lembah yang bermata air dipanggil Dhu Qarad. Mereka berehat di situ untuk menghilangkan dahaga. Tetapi aku terus memburu mereka dan tiba juga ke situ. Menyerbu mereka yang belum sempat meminum air walaupun seteguk. Kemudian Nabi SAW bersama para sahabat mengambil alih tugas aku. Aku berucap kepada Rasulullah SAW, kataku, berilah kami peluang memilih seramai 100 lelaki dan kami akan memburu perompak serta menghapuskan mereka. Nabi SAW menjawab, sabdanya, wahai Ibnu Al-Aqwa, cukuplah tugas yang engkau laksanakan itu. Dan kini tiba masanya engkau menunjukkan sifat mulia. Dan sekarang mereka telah pun berada di penempatan Ghatfan dan sedang dijamu makanan. Tambah baginda, hari ini kita ada seorang penunggang kuda yang paling baik iaitu Abu Qatadah. Dan tentera berjalan kaki terbaik hari ini ialah Salamah. Baginda memberiku dua bahagian harta rampasan. Satu bahagian untuk pasukan berkuda dan satu bahagian lagi untuk pasukan berjalan kaki. Dan digabung kedua-duanya untuk aku. Ketika pulang ke Madinah, baginda menyuruh ikutnya di belakang dengan naiki unta bernama Al-Adba. Ustazah nak Ustazah? Nak ulas ke apa? Nak sambung ke? Daripada pelanggaran Al-Qur'an ni kan? Kenapa gambar Ustazah tak clear Belakang bila Ustazah tak duduk tengah-tengah ni? Tak dia hadir. Ustazah tak duduk tengah. Hilang gambar dia. Duduk tepi. Okey baru duduk tengah.
Dia tak ada latar belakang. Tak ada latar belakang. Tak apa, dah hilang. Boleh. Mihrab tu hilang. Ustazah buat apa tak tahu. Tak tahu. Nak sambung ke Ustazah? Sambung ke? Sambung lah. Okey. Ini bukan perang besar-besar kan. Mana ni dia panggil apa? Pertempuran kecil aja, pertempuran kecil Bani Fazarah. Pertempuran kecil dengan Bani Fazarah. Bukan perang besar-besar tak. Kata pertempuran kecil. Ya, dia sambung. Perkara kedua, penaklukan Khaybar pada 7 Muharram Hijrah. Khaybar ialah satu daerah terbentang luas, dipenuhi dengan kota dan ladang. Terbentang di sepanjang 60 ke 80 batu di utara Madinah. Kini dikenali sebagai sebuah kampung terkenal dengan iklim yang kurang menyenangkan. Selepas perjanjian Al-Hudaybiyah, rangkaian musuh Islam 3 serangkai terbesar, Quraisy, Puak Badui Najd dan Yahudi telah dijinak serta Nabi SAW berpendapat sudah tiba masanya untuk membuat perhitungan dengan 2 sayap yang masih tinggal, Yahudi dan Puak Najd, dengan tujuan supaya keamanan dan keselamatan akan wujud. Dengan demikian, orang-orang Islam dapat menumpukan masa dan tenaga untuk menyebar seruan Allah. Khaybar selama ini menjadi pusat pelbagai tipu daya dan konspirasi yang didalangi Yahudi serta menjadikan pusat provokasi tentera dan hasutan perang. Justru itu, baginda menetapkan sebagai agenda utama yang terpaksa ditangani segera. Yahudi Khaybar telah bersekutu dengan satu pakatan konfederasi purba, mendorong Bani Quraizah melakukan khianat, memelihara perhubungan dengan Ghatfan dan puak-puak Arab lain, malah merancang komplot membunuh Nabi. Sebenarnya, penderitaan berterusan yang dialami oleh orang Islam pada peringkat awal adalah disebabkan Yahudi. Beberapa delegasi dikirim menemui mereka berkali-kali untuk membuat perdamaian, tetapi semuanya gagal. Akibatnya, Nabi SAW mengambil keputusan bahawa kempen ketenteraan menjadi kemestian untuk menamatkan permusuhan mereka. Ahli tafsir Al-Quran Mulia berpendapat bahawa penaklukan Khaybar merupakan janji ghaib yang ternukil dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Artinya, sebagai memuliakan orang-orang yang memberi pengakuan taat setianya Hudaybiyah, Tuhan menunjukkan iaitu firman-Nya kepada mereka, Allah menjanjikan mereka harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya. Al-Fatah ayat 20. Orang-orang munafik dan mereka yang lemah semangat tidak menyertai orang-orang Islam tulen dalam kempen Al-Hudaybiyah lantaran Allah Maha Perkasa menurunkan ayat ke telinga Rasulullah, ke telinga Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddiluna kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Artinya, orang-orang munafik yang tidak berjuang bersama-sama kamu akan berkata semasa kamu pergi mengepung musuh serta mendapat harta rampasan, biarkanlah kami turut serta dengan kamu. Mereka dengan itu hendak mengubah janji Allah yang menentukan halnya orang-orang yang turut hadir di Hudaybiyah saja yang berhak mendapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu. Katakanlah, wahai Muhammad, kami tidak dibenar sama sekali turut serta dengan kami.
kamu tidak dibenar sama sekali turut serta dengan kami. Demikianlah Allah menegaskan larangan itu semenjak dahulu lagi. Mereka akan berkata pula, bukan Tuhan yang melarang, bahkan kamu dengan kami. Apa yang mereka katakan itu tidaklah benar. Bahkan mereka tidak faham kecuali sedikit saja. Mereka hanya faham tentang kesenangan dan kehidupan dunia semata-mata. Surah Al-Fatah ayat 15. Oleh sebab itu, maka Nabi SAW hanya menjemput orang-orang yang benar-benar berjuang kerana Allah untuk menyertainya dalam barisan melanggar Khaybar. Cuma 1,400 lelaki yang bersumpah setia kepada seruan baginda. Sementara itu, Siba' bin Arfatah Al-Ghifari dipilih mentadbir hal ehwal Madinah. Satu lagi peristiwa yang paling istimewa ialah pengislaman Abu Hurairah, seorang sarjana Islam terhormat dan perawi tradisi Rasul. Para munafik Arab sudah ternampak cita-cita terbaru Islam, lalu mula memberitahu Yahudi agar berwaspada dengan pergerakan ketenteraan yang akan berlaku pada bila-bila masa. Ketua mereka Abdullah bin Ubay mengirim seorang duta menemui Yahudi Khaybar dan memberi amaran bahawa bahaya menjelang tiba serta merangsang mereka menentang orang Islam kerana bilangan mereka lebih ramai serta kelengkapan perang lebih lengkap berbanding tentera Islam. Mendengar berita itu, Yahudi mengirim Kinanah bin Abi Al-Huqaiq dan Huda bin Qais untuk minta bantuan tentera daripada sekutu lama mereka, Puak Ghadfan, dan berjanji memberi mereka separuh hasil buah-buahan dari ladang mereka sekiranya dapat mengalahkan tentera Islam. Sambung ke saya? Sambung. Okey. Mengenai ini kan, yang kita baca ayat tadi tu. Baca ayat yang dalam surah surah apa ni? Al-Fatah. Al-Fatah. Surah Al-Fatah ni. Fatah. Yaqulul mukhallafun tu. Di mana? Ya, betul. Tadi tu. Ada Al-mukhallafun ni sebenarnya ialah orang-orang yang tidak bersama ke Hudaybiyah. Tidak bersama ke Hudaybiyah. Mereka ni apabila berlaku satu gerakan untuk nak pergi ke Khaybar kan, mereka teringin nak ikut sama. Padahal dulu mereka tak nak ikut sama. Ikut sini tu agak mereka ni orang munafik. Mereka ni adalah orang munafik. Mereka ini orang Badui yang tinggal itu nanti akan mengatakan, apakah kamu beredar untuk mengambil harta rampasan perang? Biarkan kami. Mana dia kata ke orang Islam lah, apakah kamu beredar untuk mengambil harta rampasan perang? Biarkan kami, makna kami nak pergi sama. Nescaya kami mengikuti kamu. Biarlah kami ikut kamu semua. Mereka hendak mengubah janji Allah. Tu Allah katakanlah kepada mereka, kamu tidak boleh sama sekali mengikuti kami. Kamu tak boleh sebab kamu itu, kami ni ajak pergi Hudaybiyah tak nak pergi. Ni nak ikut pula. Sebab duk nampak tu, mana perang Khaybar ni adalah satu peperangan yang kalau menang makna dapat harta yang banyak, sebab Yahudi akan lari daripada Khaybar, tinggal segala harta tanah mereka mana akan menjadi satu harta rampasan yang sangat banyak lah. Sebab mereka tu teringin nak pergi sama tapi tidak dibenarkan. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah kamu tidak boleh sama sekali mengikut kami. Demikianlah Allah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan sebaliknya kamu dengki kepada kami. Tak bagi pergi dia kata pula. Dia kata orang Islam ni dengki kat mereka. Bahkan mereka tidak faham melainkan sedikit sekali. Inilah yang berkait dengan ayat tadi tu. Al-mukhallafun tu mana orang yang tertinggal tu mana? Orang yang masa dulu tak pergi bersama perang masa Khaybar, masa di Hudaybiyah tu. Dia nak jadi perang Khaybar ni dia teringin pula nak pergi tu.
Mana nak dapat ghanimah tu. Ghanimah lah. Ghanimah tu apa dia? Ghanimah ialah harta rampasan dalam perang Khaybar. Ialah yakni yang demikian sekembali telah yang demikian itu ialah sekembalinya Rasulullah SAW dari Hudaybiyah, maka pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijrah dan tinggal di Madinah sampai masuk bulan Muharram. Rasulullah duduk sampai masuk bulan Muharram. Barulah tahun ke-7 Hijrah. Baginda telah menyerang kota Khaybar. Inilah bila serang kota Khaybar, Yahudi semua pokoknya lari, mereka dapatlah. Mana dapat Baginda telah menyerang kota Khaybar perkubuan orang-orang Yahudi yang terkuat bersama-sama para sahabat yang menyertai baginda di Al-Hudaybiyah dahulu. Itulah kota ini ditawan oleh baginda dengan memperoleh harta rampasan perang yang sangat banyak. Itu yang orang-orang yang Al-Mukhallafun tu yang tak pergi perang, tak pergi pada masa Hudaybiyah tu. Karena mereka teringin nak pergi sebab nak dapat tu lah, nak dapat harta rampasan tu. Ayat ini merupakan janji yang menggembirakan. Ini apa? Mendapat harta rampasan bagi mereka yang bersumpah setia, membuat bai'atur ridwan. Inilah orang buat perjanjian tak setia dengan Rasulullah di Hudaybiyah, bai'atur ridwan, dan merupakan kekecewaan, kempunan dari mendapatkannya bagi mereka yang tertinggal. Jadilah al-mukhallafun tu. Itu orang munafik tadilah, orang yang tak pergi ke Hudaybiyah tu, tidak ikut al-Hudaybiyah. Itulah dia maksud dia. Ayat itu. Okey, teruskan. Ya, semua ya. Pergerakan Nabi bersama tenteranya melalui Gunung Isra dan kemudian Mara sehingga berhenti berkhemah di satu lembah bernama Al-Raji' antara Khaybar dan Puak Ghatfan untuk menghalang Puak Ghatfan daripada menambah kekuatan Yahudi. Pemandu membawa baginda ke satu persimpangan 3 cabang jalan dengan berlainan destinasi, tetapi ke destinasi yang dituju Nabi. Baginda tidak mengikut 2 laluan jalan yang pertama atas sebab keadaan tidak menentu dan baginda memilih laluan ketiga yang lebih baik. Terdapat beberapa kejadian menarik berlaku ketika orang-orang Islam bergerak menuju ke Khaybar seperti yang dilaporkan berikut. Yang pertama, ini dirawikan oleh Salamah bin Al-Aqwa yang menyatakan, kami mara ke Khaybar bersama Rasulullah SAW pada waktu malam. Salah seorang daripada kami berkata kepada saudara saya, Amr, cuba dendangkan kepada kami beberapa syair kamu. Lalu dia pun mengungkap syair untuk memacu untanya yang berbunyi, Ya Allah, kiranya tidak engkau pandu tanpa ketahui ke mana dituju, tanpa ihsan juga solat tidak menentu, kami menyerah seluruh tubuh untukmu. Ampunilah segala kesilapan kami yang tertumpu, kukuhkan jiwa kami demi menentang seteru, beri kami kedamaian dan ketenteraman-Mu. Lihatlah apabila teriakan memanggil kami untuk membantu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunggang unta? Kata mereka, Amir. Kata baginda, Allah akan memberkatinya. Berkata salah seorang mereka, syuhada menantinya. Wahai pesuruh Allah, adakah itu yang Tuhan hamba izinkan kami mendapat balasan baik semasa hayat? Para sahabat sedia mengetahui bahawa baginda tidak akan memohon ihsan Allah terhadap seorang sahabat yang paling akrab, tetapi berdoa untuknya supaya mendapatkan syahid. Yang kedua, semasa mendatangi sebuah lurah, orang-orang Islam mula memuji-muji Allah Maha Besar dengan laungan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tiada Tuhan lain melainkan Allah. Namun Nabi SAW menyuruh mereka memperlahankan sedikit suara sambil bersabda, Tuhan yang satu, kami pohon bukanlah pekak atau tak hadir. Dia amat dekat kamu, maha mendengar. Tak bagi. Tak payahlah kita mekik-mekik kuat-kuat kan bila doa. Allah dengar. Ustazah, Allah bukan ini pekak. semangat. Allahu Akbar. Dia kata Tuhan tak pekak. Allahu Akbar. Okey, yang ketiga. Di satu tempat bernama Al-Sahbah, tidak jauh dari Khaybar, Nabi SAW mengerjakan solat zuhur. Kemudian baginda memanggil para sahabat memakan bekalan makanan yang ada. Tetapi apa yang mereka bawa terlalu sedikit. Lalu baginda meletakkan tangan. Maka segera makanan bertambah dengan banyak dan dapatlah mereka makan dengan sepuas-puasnya. Tidak berapa lama selepas itu, mereka membasuh mulut dan lantas mengerjakan solat asar tanpa wuduk dan cara yang sama untuk solat maghrib. Okay. Pada keesokan hari di waktu fajar, orang-orang Islam bertemu orang-orang Yahudi yang keluar beramai-ramai menjalankan tugas harian sambil membawa kapak, penyodok dan tali untuk memandu gembala mereka. Mereka berteriakan kerana terkejut. Muhammad datang dengan bala tenteranya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Maha Besar, Khaybar akan hancur. Dengarlah, bila kami turun ke pusat bandar, ia akan menjadi satu hari yang ngeri kepada mereka yang telah diberi amaran tetapi tidak diendah. Allah, kucing. Kali saya baca kucing datang kacau. Aduh, Kucing ni. Allah. Dia hujan, dia masuk. Oh. Kucing datuk kan? Dah dua kali dah. Dia nak ngaji tak? Okey, insya-Allah sambung. Kalau tak boleh kan Nona sambung Aduh, dia sebulan. Okey. Pada keesokan hari di waktu fajar, orang-orang Islam bertemu orang-orang Yahudi yang keluar beramai-ramai menjalankan tugas harian sambil membawa kapak, penyodok dan tali untuk memandu gembala mereka. Mereka berteriakan kerana terkejut. Muhammad datang dengan bala tenteranya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Maha Besar, Khaybar akan hancur. Dengarlah, bila kami turun ke pusat bandar, ia akan menjadi satu hari yang ngeri kepada mereka yang telah diberi amaran tetapi tidak diendah. Untuk perkemahan, Nabi SAW memilih satu tapak yang difikir sesuai untuk dijadikan markas tentera. Bagaimanapun, seorang pejuang veteran Hubab bin Al-Mundhir mencadangkan agar berpindah ke tapak lain demi keperluan perang yang mendesak. Allahu Akbar. Tak boleh lah Pak, dia duduk dah buku saya dah atas kertas komputer ni. Allah. Manja sungguh. Nampak ni nanya. Atas ni. Oh dia. Subhanallah. Allahu Dia tak Akbar. bagi baca. Dia tak bagi baca. Astagfirullahaladzim. Dia suami Mawai yang rawat dah. dia. Dah. Minta sambung lah. Dia duduk atas buku tu. Aduh. Angkat dia tak boleh. Dia buat keras. Dia buat keras. Ya Allah, Akbar. Cik Timah sama lah, Cik Timah. Cik Timah. Tu sini, dia tidur sini. Cik Timah Aduh. seorang tak buka. Cik Timah pun. Okey. Okey. Untuk perkhidmatan Nabi SAW memilih satu tapak yang dipikir sesuai untuk dijadikan markas tentera. Bagaimanapun, seorang pejuang veteran Hubab bin Al-Mundhir mencadangkan agar berpindah ke tapak lain demi keperluan perang yang mendesak. Ketika menghampiri Khaybar, Nabi memerintah tenteranya berhenti dan mula berdoa kepada Allah, katanya, Ya Allah, Tuhan tujuh petala langit dan apa yang terlindung di bumi. Tuhan tujuh petala bumi dan apa yang terkandung dalam perut mereka.
Tuhan yang menjaga iblis syaitan dan mereka yang menyesatkan. Kami mohon kepadamu untuk memberkati kampung Khaybar dengan baik. Sejahtera bagi penduduknya dan segala yang baik di sini. Kami minta pertolonganmu daripada kejahatan kampung ni, kejahatan penduduknya dan segala kejahatan yang berada di sini. Kemudian baginda mengarah, sekarang ayuh mara ke Khaybar dengan nama Allah. Nabi mengisytiharkan bahawa panji-panji ini diamanahkan kepada seorang yang cintakan Allah dan pesuruhnya. Dan mereka pula, yakni Allah dan pesuruh Allah, mencintainya. Semua mereka meluru untuk mendapat penghormatan membawa panji-panji pada pagi itu. Tetapi Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Talib yang tercedera mata dan menyerah panji-panji kepadanya. Ali lalu berjanji akan menentang musuh habis-habisan sehingga mereka memeluk Islam. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan terburu-buru dan pelawar mereka menerima Islam dan katakan kepada mereka tanggungjawab terhadap Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa sekiranya ada seorang yang boleh dipandu mencontohi engkau, maka sudah pasti melebihi unta kita yang terbaik. Yang ketiga, perang bermula. Nabi perang Khaybar kan? Perang Khaybar bermula lah. Okay. Nabi memulakan kempen dengan membinasa benteng-benteng kecil pertahanan satu demi satu. Kubu pertama yang diserang ialah Naim. Satu garisan pertahanan pertama yang kedudukannya amat strategik. Marhab, ketua kubu itu mengajar Amr bin Al-Aqwa bertarung satu sama satu dan Amr menyambutnya. Amr menetak Yahudi dengan pedang tetapi pedangnya menganjal lalu mencederakan lututnya dan mati kerana kecederaan itu. Nabi SAW bersabda, Amr akan mendapat anugerah berganda di alam akhirat sambil menunjukkan dua jari baginda. Ali bin Abi Talib kemudian bertarung menentang Marhab dalam pertarungan sengit dan dia berjaya membunuhnya. Kemudian tapir giliran Yasir, saudara Marhab, mencabar orang Islam untuk bertarung. Al-Zubair menyambut cabaran dan membunuhnya di situ juga. Pertempuran sebenar bermula dan berlangsung sehingga ke beberapa hari. Orang Yahudi menunjukkan keperwiraan mereka dan terbukti gagah menentang gelombang askar veteran Islam. Bagaimanapun, mereka menyedari pertahanan mereka dalam bahaya dan mula meninggalkan posisi di Al-Naim lantas lari berlindung di kubu Al-Sa'ab. Al-Hubab bin Kita tengok tadi kan, mereka apa ni, perang seorang sama seorang kan. Kita ingatlah contoh dulu tu, mana mereka buat macam tu dulu. Perang seorang sama seorang dulu. Jadi kita tengok ada 3 pasang tadi. Perang seorang sama seorang. Lepas tu barulah perang ramai-ramai tu. Itu baru. Okey. Teruskan. Al-Hubab bin Al-Mundir Al-Ansari mengepalai serangan ke kubu Al-Sa'ab dan membuat kepungan selama 3 hari. Kemudian orang-orang Islam menyerbu masuk lalu merampas harta, bekalan makanan dan kesemuanya jatuh ke tangan mereka. Kemenangan berada di pihak tentera Islam ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdoa kepada Allah supaya menolong Banu Aslam dalam usaha berterusan dan percubaan berani untuk menawan benteng. Menawan benteng itu. Semasa perang, orang-orang Islam mengalami kebuluran. Mereka menyalakan api, menyembelih keldai ternakan, lalu dimasak. Apabila Nabi SAW bertanya tentang api dan masakan itu, baginda mengarah untuk membuang daging itu dan cuci semua periuk belanga dan melarang memakan daging keldai.
Tak boleh makan lah. Daging kaldai tak boleh makan lah. Kenapa tak boleh Ustazah? Tak tahu. Tu lah. Dan mungkin ni jadi tunggangan kot masa perang. Kuda boleh tak kuda? Kuda. Dia punya daging tu jadi otot. Kuda boleh makan ya? Kuda boleh makan. Dan mungkin Keldai ni yang biasanya dia kotor. dalam perang. Oh. Kaldai Kaldai ada dia kotor, makan kotor ke? Takkan dia makan kotor no? Kaldai. Kaldai. Kaldai dia beradik juga dengan Untuk ramai kat kan. Kuda lah lebih kurang. Nanti kita cari sebab dia kenapa Rasulullah Kenapa tak boleh makan? kenapa? Okey. Orang Yahudi pula berpindah meninggalkan Al-Natat dan berkubur di Al-Zubair. Satu kedudukan pertahanan kuat dan tidak mudah ditembusi tentera berkuda maupun pasukan berjalan kaki. Orang Islam mengepungnya selama 3 hari tetapi tidak berhasil. Seorang perisik Yahudi memberitahu Nabi bahawa ada satu aliran air di bawah tanah yang mengeluarkan air dengan banyak untuk kegunaan Yahudi. Lalu menasihati baginda memotongnya agar pertahanan mereka dapat dilumpuhkan. Nabi SAW mengikut nasihat itu dan memaksa Yahudi keluar bertempur dengan tentera Islam dalam perlawanan sengit. Beberapa orang Islam dan 10 orang Yahudi terbunuh dan akhirnya benteng itu dapat ditawan. Tidak lama selepas pertempuran itu, orang Yahudi berpindah pula ke kota Abi dan berkubur di dalamnya. Kaedah yang sama ditangani orang Islam. Mereka mengepung di benteng baru itu selama 3 hari. Di sini, wira Islam yang tersohor Abu Dujana Sama bin Harsyah Al-Ansari melilit kain merah di kepala, mengepalai tentera Islam dan dapat memecah tembok kota lalu melancarkan serangan sengit dan memaksa Yahudi yang masih tinggal melarikan diri menyelamatkan nyawa ke sebuah benteng lain, Al-Nizar. Al-Nizar ialah sebuah benteng paling kukuh. Dan orang-orang Yahudi lari ke situ dengan penuh yakin bahawa ia cukup kebal untuk ditembusi musuh. Sekaligus meletakkan wanita dan kanak-kanak mereka dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, orang-orang Islam tidak terkejut tetapi melewat-lewatkan kepungan kerana kedudukan benteng di atas, menjadikan ia tidak mudah ditawan. Yahudi di dalam kota ternyata bacul untuk menentang Islam dalam pertempuran terbuka. Bahkan lebih gemar merejam dengan panah serta melempar batu dari atas. Setelah menimbang situasi sedemikian, Nabi SAW memberi arahan menggunakan batang pelantak dan terbukti berkesan serta menyebabkan tembok benteng retak sekaligus membolehkan askar Islam menyerbu masuk ke tengah-tengah kota, mengakibatkan orang-orang Yahudi menjadi kalang kabut lalu lari tidak tentu haluan dengan meninggalkan perempuan dan kanak-kanak di belakang. Dengan kemenangan tentera bersiri ini, maka kumpulan pertama Khaybar dipatahkan sama sekali. Dan orang-orang Yahudi di beberapa benteng kecil berpindah pula ke kumpulan kedua. Ada kumpulan pertama, kumpulan kedua lah ni, no? Kumpulan pertama tadi kita pun tak boleh nak bayang, no? Dia ada benteng-benteng ni kan. Nampak macam 3 benteng lah dia dah dapat menawan lah 3 benteng ni. Terus dia pergi pula kepada bahagian kedua ni. Apa pula dia nak tawan apa pula. Tapi orang Yahudi ni kan dia memang jenis penakut kan. Memang penakut.
Mereka berani dengan Penakut. senjata moden je. Mereka Hmm. juga takut kalau kena seram hendap kan Ustazah? Betul. Ya. Nah, Hmm. dia tak gentleman lah. Dia lawan dengan Palestin, orang Palestin paling batu Betul. je dia orang dengan Betul lah. raketnya. Mereka Batu dengan dengan nuklear bom diser- kan. Nauzubillah. disertai dengan apa ni, jiwa yang kuat kental kan nak lawan. Oh, Palestin ni ada jiwa yang kuat Ya. teguh. Mm-mm. Walau dengan batu dan lawan. Yang keempat, bahagian kedua Khaybar ditawan. Apabila Nabi SAW bersama tenteranya bergerak ke bahagian kedua Khaybar, Al-Katiba, baginda membuat kepungan yang kuat selama 13 hari dan Yahudi bertahan dari dalam kota. Apabila ternampak tentera Islam akan menggunakan batang pelantak, baru timbul kesedaran Yahudi bahawa mereka akan binasa, lantas mereka minta berdamai. Nak tanya ni, batang pelantak ni apa ni? Batang pelantak ni. Lembing ke? Ha? Bukan Tak. lembing. Menggunakan batang pelantak. Mungkin kot. Tak dengar, tak saya lah tak dengar, tak pernah dengar kat Biasa bahasa dalam ni. kalau dalam apa nak kota-kota orang Rom masa dulu yang kubu-kubu kan, dia akan ada satu batang keras yang dia orang tolak ramai-ramai itu rasanya lah. Dia macam Itu tu. dia macam balak tebal. Tapi Kayu balak tu yang buka pintu tu. Dia biasa pintu-pintu istana dulu. Jadi orang musuh nak datang dia akan tolak pada macam itulah. Biasanya kan. Golek tu lah. Betul. Batang pelantak. Dia kan digantung kan, ditolak ramai-ramai kan. Ramai-ramai ya. Okey. Dalam konteks ini terdapat kontroversi. Adakah bahagian Khaybar kesemua ada 3 benteng tertawan secara kekerasan? Ibnu Ishaq menyebut dengan jelas bahawa Al-Qamus ditawan secara kekerasan. Sebaliknya Al-Waqidi berpendapat bahawa ketiga-tiga benteng itu diperolehi melalui kedua-dua rundingan damai dan kekerasan. Sekiranya itulah keputusannya, cuma sebuah benteng jatuh ke tangan orang Islam secara paksa. Sementara 2 lagi diserah tanpa pertumpahan darah. Yang kelima, perundingan. Nabi SAW menghantar Ibnu Abi Al-Huqaiq untuk membuat rundingan menyerah kalah. Dan dalam rundingan itu Nabi SAW bersetuju tidak mengapa-ngapakan mereka dengan syarat mereka harus keluar meninggalkan Khaybar dan daerah berdekatan dengannya serta meninggalkan segala milik mereka yang berupa emas dan perak. Bagaimanapun, baginda akan membatalkan perjanjian sekiranya mereka masih menyembunyikan sesuatu. Tidak lama selepas itu, benteng diserahkan kepada orang Islam dan seluruh penduduk Khaybar berkurangan dan jatuh ke tangan orang Islam. Sekalipun perjanjian dimeterai, dua orang anak lelaki Abi Al-Huqaiq menyembunyi sebuah beg penuh dengan permata serta wang kepunyaan Huyai bin Al-Akhtar yang dibawa bersama mereka ketika Bani Nadir diusir keluar. Inanna bil Arabi' yang menyembunyikan ambar kasturi di satu tempat berkeras menafikan tindakannya itu dan kemudian dia dibunuh apabila kasturi dijumpai sebagai bukti kecurangannya. Kedua-dua anak Abi Al-Huqaiq juga dibunuh kerana melanggar perjanjian. Sementara anak perempuan Huyai diambil sebagai orang tawanan. Sambung, Ustazah? Sambung. Tak tahulah Huyai itu kan yang anak dia nama Sofia kan? Sofia bin Huyai. Itu kan?
Huyai. Ya, Ha? Arya tu bukan. Sofia ke apa anak-anak Huyai ni? Kau kahwin dengan Nabi tak? Yang kahwin dengan Arya. Ha. Betul. Kalau kita tengok dalam isteri-isteri Nabi ni, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya. Dia adalah apa ni? Keturunan Bani Israel dan merupakan harta rampasan ketika perang Khaybar. Itulah. Rasulullah mengambilnya kemudian membebaskannya. Baginda mengahwininya selepas penaklukan Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Itulah. Huyai itulah. Dia ketua ni. Huyai ni. Okey. Yang Huyai. keenam, pengagihan harta rampasan. Seperti yang telah dipersetujui, orang Yahudi akan keluar meninggalkan Khaybar, tetapi mereka masih ingin mengekalkan tanaman mereka di bumi subur dan dusun buah-buahan yang menjadi kebanggaan Khaybar. Justru mereka menubuhi Nabi SAW memohon agar dibenarkan mereka berusaha di atas tanah mereka dan berjanji separuh daripada hasil keluaran diberi kepada orang Islam. Nabi Muhammad SAW dengan rasa kasihan membenarkan permintaan mereka. Tengok Nabi kita dengan penuh rasa kasihan membenarkan permintaan orang Yahudi. Okay. Rasulullah SAW membahagikan tanah Khaybar kepada dua bahagian. Separuh untuk menghasilkan makanan dan disimpan untuk menghadapi sebarang bencana mendatang yang akan menimpa orang Islam. Juga untuk melayan perwakilan asing yang kerap datang ke Madinah dengan jumlah yang agak ramai. Sebahagian lagi diberi kepada orang Islam yang terlibat dalam peristiwa Al-Hudaybiyah sama ada hadir atau tidak. Jumlah kesemua saham ialah 36 yang mana sebanyak 18 diberi kepada mereka yang tersebut di atas seramai 1,400 orang dengan 200 pasukan berkuda atas kadar 3 bahagian untuk pasukan berkuda dan 1 untuk askar berjalan kaki. Rampasan diperolehi di Khaybar amat banyak. Umar berkata, kami menahan diri berlapar sehinggalah dapat menawan Khaybar. Menurut Aisyah, katanya, kini kami dapat makan kurma sepuas-puasnya. Ketika kembali ke Madinah, orang Muhajirin dapat memulangkan semula segala hadiah yang diperolehi mereka kepada orang Ansar. Segala kemewahan ini diperolehi mereka selepas penaklukan Khaybar dan hasil ekonomi meningkat yang mula dinikmati orang Islam. Penaklukan Khaybar bertepatan dengan ketibaan sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib dan rakan-rakannya serta Abu Musa al-Ash'ari dan beberapa orang Islam dari Habsyah, yakni Ethiopia. Menurut cerita Abu Musa al-Ash'ari, dia bersama lebih kurang seramai 50 orang rakan ketika di Yaman mengambil sebuah kapal dan berlayar ke Habsyah, yakni Ethiopia, dan di situ mereka berjumpa Ja'far berserta sahabat-sahabatnya. Katanya, kami tinggal bersama sehinggalah Nabi SAW mengirim seorang duta menyuruh kami pulang. Sekembali ke tanah air, kami mendapati baginda telah pun menawan Khaybar. Tetapi baginda masih memberi kami habuan harta rampasan dengan sewajarnya. Kepulangan mereka ialah atas dasar permintaan Rasulullah SAW kepada Negus, Sultan Habsyah, Ethiopia, melalui wakil Amr bin Umayyah al-Damari. Negus menghantar mereka pulang seramai 16 orang lelaki, termasuk isteri dan anak masing-masing dalam 2 buah kapal kecil.
Para muhajirin lain telah tiba ke Madinah lebih awal. Dalam peristiwa yang sama, Safiyah suaminya Kinana bin Abi Al-Huqaid dibunuh kerana perbuatan khianat. Ditahan bersama tahanan perang lain. Selepas mendapat persetujuan Nabi SAW, Dihyah Al-Kalbi memilih salah seorang tahanan dan kebetulan Safiyah untuk dijadikan isteri. Bagaimanapun orang Islam menasihati agar Nabi mengawini Safiyah kerana dia anak ketua Bani Quraizah dan Bani Nadir. Nabi bersetuju dengan cadangan itu lalu membebaskannya serta mengajaknya memeluk Islam dan seterusnya menjadikannya isteri. Kenduri kahwin mengandungi kurma dan lemak dan dilangsungkan di satu tempat bernama Sad al-Shahba' semasa perjalanan pulang baginda ke Madinah. Selepas menaklukkan Khaybar, seorang wanita Yahudi bernama Zainab bin Al-Harith menjemput Nabi SAW makan kambing panggang yang dibubur racun. Baginda mengambil sejemput lalu masuk ke dalam mulut, tetapi kurang sedap lalu diluahnya. Apabila disiasat, wanita itu mengaku memasukkan racun ke dalam makan dan mendakwa sekiranya orang yang makan itu seorang raja, maka dia berjaya membunuhnya. Tetapi kalau seorang nabi, maka menjadi satu pengajaran kepada baginda. Namun Nabi SAW memerintah dia dihukum bunuh kerana bersubahat dalam cubaan khianat apabila Bashr bin Al-Bara' mati kena racun. Bilangan orang Islam yang syahid menjadi kontroversi, namun dianggar antara 16 ke 18 syuhada. Sementara bilangan Yahudi yang terbunuh hampir 93 orang. Bahagian lain Khaybar juga jatuh ke tangan Islam. Allah menjadikan penduduk kampung Fada yang terletak ke utara Khaybar dalam ketakutan. Lantas mereka mendesak agar berdamai segera serta membenarkan mereka tinggal dengan selamat dan sebagai balasan harta mereka diserah kepada orang Islam. Nabi SAW membuat perjanjian itu samalah dengan perjanjian lain yang dibuat sebelum ini dengan penduduk Khaybar. Tetapi bagi penduduk Fandak agak berbeza, khas untuk Nabi SAW kerana tiada sebarang pertempuran melibatkan tentera berkuda atau unta. Sebaik saja selesai mengatur urusan Khaybar, maka bermula pula pergerakan tentera Al-Wadi Al-Qura, satu lagi penempatan Yahudi di bumi Arab. Baginda menyusun tenteranya kepada 3 pasukan askar dengan 4 panji-panji yang dibawa Sa'ad bin Ubadah, Al-Hubab bin Mundir, Abbad bin Bashr dan Sah bin Hanif. Sebelum serangan, baginda mengajak orang Yahudi memeluk Islam. Tetapi permintaan baginda tidak dipedulikan mereka. Sebelum orang Yahudi terbunuh, seorang demi seorang, dan setiap kali dibunuh, Nabi membuat tawanan baru dan mengajak mereka menerima iman baru. Masih tiada respon positif, maka perang berterusan tidak henti-henti lebih kurang 2 hari dan akhirnya Yahudi mengaku kalah. Tanah mereka dirampas dan banyak rampasan perang jatuh ke tangan Islam. Nabi SAW tinggal di Wadi Al-Qura selama 4 hari mengagih-agihkan rampasan perang di kalangan pejuang Islam dan membuat perjanjian damai dengan Yahudi sama seperti yang dimaterai di Khaybar.
Orang Yahudi di Taimak apabila mendengar kemenangan Islam terus-menerus dan kekalahan saudara seagama mereka, lalu tidak menunjukkan sebarang tentangan apabila Nabi SAW tiba ke menempatan mereka bersama sepasukan tenteranya. Sebaliknya, mereka mengambil langkah utama dan meminta berdamai dengan syarat mendapat perlindungan dan sanggup membayar upeti sebagai balasan. Setelah berjaya mencapai matlamat itu, mencapai kot, no? Setelah berjaya mencapai matlamat itu serta menundukkan Yahudi sama sekali, lalu Nabi SAW bergerak pulang dan tiba di Madinah pada penghujung bulan Safar atau awal Rabiul Awal 7 Hijrah. Nabi SAW terkenal di antara pakar perang terbaik. Memang bersedia memindahkan Madinah selepas daripada bulan-bulan yang dilarang berperang, Muharram, Zulkaidah dan Zulhijjah. Tetapi dikira tidak bijak kerana kehadiran puak Badawi padang pasir yang berkeliaran tidak jauh dari kota Madinah. Nabi SAW percaya bahawa dengan melengahkan tindakan akan memberi peluang kepada gerombolan yang biadab itu bermaharajalela untuk melakukan kebiasaan tradisi mereka dengan menyamun, merampas dan merompakkan. Nabi SAW terbayang segala kemungkinan itu dalam mindanya, lalu membuat keputusan untuk menghantar Aban bin Sa'id mengepalai satu pelatun askar untuk menakut-nakutkan gerombolan Badui serta menghalang sebarang percubaan untuk menyerang markas negara Islam yang baru muncul semasa ketiadaan baginda di Khaybar. Aban berjaya menjalani tugas dan kemudian menyertai Nabi SAW di Khaybar serta menawan mereka. Bila contoh Khaybar. Saya faham sikit ayat ni Ustazah, yang muka yang baru baca tadi, yang Fatimah baru baca tadi. Dia kata Nabi bersedia memindahkan Madinah. Macam mana pindah? Tak faham yang ni. Nabi ayat yang pada graf yang terakhir tadi ni. Nabi SAW terkenal di antara pakar perang terbaik yang bersedia memindahkan Madinah. Dia nak pindah macam mana ayat tu? Pindahkan Madinah. Bersedia memindahkan Madinah. Lepas daripada bulan-bulan. Berpindah ke Madinah ke? Mana? Memindah ke Madinah. Kenal tak? Bahasa tu tak memindah ke Madinah macam mana? Ke Madinah Kan berpindah ke Madinah. Dia macam nak pindah Madinah pula. Betul lah. Nak Madinah sebagai pusat negara Islam, nak pindah ke mana kan? Berpindah ke Madinah lah. Daripada Berpindah ke Madinah. Berpindah ke Madinah. Okey. Apa nak baca lagi? Ustazah, tadi pasal keldai tu, ada fatwa dalam kita punya fatwa. Majlis fatwa. Memang dia guna jugalah, dia guna hadis Rasulullah yang masa perang Khaybar ni. Dia kata rupanya keldai terbahagi kepada dua. Satu yang liar dan jinak. Yang jinak ni yang kita pelihara kan. Yang liar dihalalkan makan. Yang liar. Yang liar. Yang dipelihara haram makan. Haram makan dia guna hadis yang masa tadi Khaybar yang Rasulullah melarang. Betul lah Ustazah Cik Jah kata yang bela tu dia makan kotoran.
Agaknya apa dia makan? kotoran mungkin lebihan makan tak? Oh, Lebihan makanan dimakan ke? Wallahualam. himar. Bahawa dia ni kotor. Dia makan kotor. Tak yang jadi pengangkutan tu lah yang tak boleh Ya, makan. ya. Mana yang dipelihara Belum. untuk tunggangan dan pengangkutan. Yang liar halal makan. Halal. Ada 2 peristiwa daripada hadis yang tu Rasulullah halal bila Ali tanya dia yang liar punya. Kita pun tak tahu no. Cik baik tak ada orang jamu keldai kat kita. Main belasah ingat Keldai tu, makan. Ustazah Cik dalam bahasa Al-Quran tu himar lah kan? Himar. Bila dalam Al-Quran dah sebut inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara dia pun tidak Buruk. Dia kata bodoh. No. Kenapa tu ada muka dia macam bodoh? Inna angkaral aswati la sautul hamir. Luqman. Kalau suara tu buruk. Ini pula apa ni pun buruk juga. Maknanya dia macam perangai dia. tak proportion. Telinga dia besar daripada muka kan? Panjang. Okey. Nah, sambung ke berhenti? Kita tengok pelanggaran di sana sini. Dia dekat pukul 5 tu kan? Pendek je. Pendek aja. Sekarang ni baru pukul Sikit lagi kan? 4:17. Macam satu lagi. Bagi saya sambung balik lah. Saya tadi dah kucing dah kacau. Okey. Dah keluar balik. Kacau lah tu. Kucing pencemburu. Saya ni ada semuka kan? Ya. Bagi Imam lihat sekejap lah. Okay. Kita pergi pada muka 366. Boleh sambung ya? 39. Pelanggaran di sana sini. Ekspedisi bergelar Dhat ul-Riqa pada 7 Hijrah. Ekspedisi tu makna bukan peperangan lah. Makna ekspedisi tu Rasulullah hantar kan kepada kalangan sahabat lah kot. Hantar kalangan sahabat untuk nak tinjau lah kot. Dari segi musuh punya musuh punya kelengkapan dia ke, berapa orang dia ke tempat tu. Itu dipanggil ekspedisi lah kan. Mungkin berdakwah juga ke Ustazah agaknya. Di samping tu berdakwah juga lah. Iyalah. Cuba baca tengok. Ada. Setelah mengalahkan 2 musuh konfederasi terkuat, Nabi SAW kini mula membuat persiapan untuk menjinakkan musuh ketiga, iaitu Badui Padang Pasir yang menjadikan Najd sebagai penempatan mereka serta mengamal kebiasaan silam dengan merompak. Berbeza dengan Yahudi di Khaybar dan Quraisy di Mekah, mereka lebih gemar tinggal liar bertaburan, bertumpuk-tumpuk di padang pasir luas. Justru amat menyukarkan usaha untuk mengawal mereka. Demikian juga kempen menakut-nakutkan mereka akan berakhir dengan kegagalan. Bagaimanapun, Nabi SAW berazam untuk memberhentikan situasi yang tidak sihat ini, lalu mengumpul orang-orang Islam untuk bersiap sedia dalam satu kempen habis-habisan menentang perompak. Sementara itu, terdengar berita bahawa Bani Muhrib dan Bani Talbah Puak Ghatfan sedang mengumpul kekuatan tentera untuk menentang orang Islam. Lantas Nabi SAW mara menuju Najd dengan mengetuai 400 orang atau 700 orang lelaki selepas mengamanahkan tugas menguruskan Madinah kepada Abu Dhar. Versi lain mengatakan kepada Uthman bin Affan semasa ketiadaan baginda. Pejuang Islam menyusup jauh ke daerah mereka sehingga ke satu tempat bernama Nakhlah di mana mereka bertemu dengan beberapa orang Badui Ghatfan, tetapi tiada berlaku pertempuran apabila Badui bersetuju berdamai dengan orang Islam. Pada hari itu juga Nabi SAW mengimamkan solat tolak bala bersama pengikutnya.
Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari menyebut bahawa mereka keluar bersama Rasulullah SAW dalam satu ekspedisi. Katanya, kami seramai 6 orang dan menunggang seekor unta secara bergilir-gilir sehingga kaki kami luka, dan luka kaki aku lebih teruk sehingga kuku kaki terkeluar. Walau bagaimanapun, kami membalut kaki dengan kain guni supaya ekspedisi yang dinamakan Zat Ur-Riqa itu, iaitu ekspedisi guni, diteruskan. Jabir menceritakan, semasa ekspedisi Zat Ur-Riqa, kami terjumpa sepohon pokok rendang dan di situ Nabi SAW berteduh daripada panas matahari. Orang lain mencari tempat berteduh di sana sini. Nabi SAW terlena seketika selepas menggantungkan pedangnya ke pokok itu. Sementara itu, seorang kafir datang dan merampas pedang itu lalu menghunus pedangnya. Nabi SAW terjaga dan mendapati pedangnya sedang terhunus di tangan orang kafir itu. Si Badui bertanya kepada baginda yang ketiadaan senjata, "Siapa yang boleh menahan aku daripada membunuh anda sekarang?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Allah." Dalam versi lain mengatakan, Nabi SAW mengambil pedang tadi yang terjatuh ke bumi dan orang itu berkata lagi, "Anda ialah orang yang paling bijak memegang pedang." Lalu Nabi SAW menyuruh orang itu berikrar keesaan Allah dan pesuruhnya Muhammad. Si Badui itu menjawab bahawa dia tidak bermaksud berlawan dengan baginda, juga tidak membawa orang lain menentang orang Islam. Nabi SAW membebaskan dan membenarkan dia balik menemui orangnya untuk memberitahu mereka bahawa dia telah menyaksikan seorang yang terbaik di kalangan semua orang. Seorang wanita Arab ditawan dalam satu pertempuran dan apabila suaminya terdengar berita itu, lalu dia bersumpah bahawa dia tidak akan berhenti sehingga berjaya menumpahkan darah orang Islam. Pada satu malam, dia mendatangi kemah orang Islam secara sulit dan ternampak 2 orang pengawal. Dia memanah orang pertama, Abad bin Bishar, yang sedang bersolat. Tetapi pengawal itu tidak berhenti solat, malah dicabutnya anak panah itu. Kemudian 3 lagi panah menusuk ke badannya, tetapi masih tidak menghalang dia bersolat. Setelah selesai bersolat dan memberi salam, dia mengejutkan rakannya Ammar bin Yasir yang membantah kerana tidak menggerakkannya lebih awal. Lalu rakannya menjawab mengatakan bahawa dia sedang hendak menghabiskan bacaan satu surah dan lantaran itu tidak mahu diganggu. Allahu Akbar. Sampai tanah masuk tu. Itulah. Kejayaan ekspedisi Zat Ur-Riqa memberi kesan mendalam kepada seluruh umat Arab. Mereka mula bimbang dan mengaku kelemahan mereka untuk menimbulkan kemarahan masyarakat Islam di Madinah. Mereka mula menerima hakikat itu dan berundur mencari suasana politik untuk suasana kot ni. Politik kan. Dan mencari suasana politik untuk tinggal dalam situasi yang memihak kepada agama baru itu. Setengah mereka memeluk Islam dan mengambil bahagian aktif dalam penaklukan Mekah dan pertempuran Hunain serta dapat berkongsi harta rampasan perang. Mulai dari sekarang dan seterusnya, perikatan anti-Islam 3 serangkai dapat ditundukkan dan keamanan dan keselamatan berjaya dipulihkan. Orang Islam mula membetulkan ketidakseimbangan politik dan jurang kecil permusuhan yang boleh mencetuskan keresahan dan juga boleh menghalang gelombang besar pengislaman ke seluruh wilayah. Dalam konteks ini kita boleh lihat bagaimana beberapa pertempuran kecil yang jelas membuktikan kebangkitan masyarakat Islam sedang giat berkembang. Pertama, satu pelatun diketuai Ghalib bin Abdullah Al-Lathi dihantar untuk membendung tentangan provokasi Bani Al-Muluh dalam bulan Safar atau Rabiul Awal 7 Hijrah. Pejuang Islam berjaya membunuh
begitu ramai askar musuh dan merampas sebilangan harta mereka. Ramai orang kafir cabut lari, tetapi banjir menghalang mereka, sedangkan orang Islam berundur dengan selamat. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab mengetuai seramai 30 orang askar bergerak ke satu tempat bernama Turbah untuk menjinakkan penduduk Hawazin pada bulan Syaban 7 Hijrah. Umar belum pun sempat tiba ke penempatan itu kerana mereka sudah pun cabut lari untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, Bashir bin Sa'ad Al-Ansari mengetuai sekumpulan 30 orang lelaki menuju kediaman Bani Murrah yang terletak di daerah Fada' pada bulan Syaban 7 Hijrah. Dia berjaya membunuh ramai musuh dan dapat merampas banyak unta dan ternakan lain. Dalam perjalanan pulang, pasukan musuh mengumpul kekuatan dan menyerang orang-orang Islam pada waktu malam. Mereka menghujani Bashir dan orangnya dengan panah dan berjaya membunuh kesemua pejuang itu kecuali Bashir yang mencari perlindungan di Fada' serta tinggal di rumah orang Yahudi sehingga lukanya sembuh. Yang keempat, Ghalib bin Abdullah Al-Laythi mengetuai satu pelatun seramai 130 orang melancarkan serangan ke atas Bani Awal dan Bani Abad bin Talha. Bani Abad bin Talhah pada bulan Ramadan 7 Hijrah. Mereka berjaya membunuh sebahagian musuh serta menawan unta dan ternakan. Usamah bin Zaid membunuh Mardas bin Nahik, seorang musyrik. Tetapi selepas dia mengaku keesaan Allah. Sehubungan dengan peristiwa itu, Nabi SAW membuat ulasan di hadapan para sahabat, sabdanya, adakah anda akan membelah hatinya untuk melihat sama ada dia benar atau seorang pembohong? Yang kelima, sepasukan tentera berkuda yang diketuai Abdullah bin Rawahah mara menuju Khaybar apabila mendapat laporan bahawa Asir atau Bashir bin Razam sedang mengumpul barisan Bani Ghadfan hendak menyerang Islam. Dia mengajak sama Yahudi menyertai barisan ke Madinah dengan jaminan bahawa Nabi SAW akan melantiknya sebagai pemerintah Khaybar. Dalam perjalanan pulang, berlaku salah faham antara kedua pihak dan terjadi perkelahian sengit yang mengakibatkan kematian Asir dan 30 orang. Yang keenam, dalam bulan Syawal 7 Hijrah, Bashir bin Sa'ad Al-Ansari bergerak menuju ke Yaman. Sementara Jabar mengetuai seramai 300 pejuang Islam mematahkan satu gerombolan besar orang kafir yang sedang berkumpul di pinggir Madinah untuk menyerang. Bashir dan orangnya bergerak pada waktu malam dan menghendap-hendap pada siang hari sehinggalah sampai ke destinasi. Apabila terdengar kemarahan orang Islam, orang kafir cabut lari dengan meninggalkan banyak harta benda serta 2 orang mereka memeluk Islam setiba mereka ke Madinah. Dan yang akhir, pada Syawal 7 Hijrah, tidak lama sebelum umrah, seorang bernama Jasham bin Muawiyah datang ke satu tempat bernama Ghabah di mana dia hendak menghimpunkan penduduk Qais serta menarik mereka menyertainya menentang Islam. Apabila Nabi SAW terdengar perkembangan itu, baginda menghantar Abu Hadrat dengan ditemani 2 orang rakan untuk melihat situasi itu. Melalui strategi bijak, Abu Hadrat dapat mengalahkan musuh dan merampas banyak binatang ternakan. Habis kan? Dah. Ada Lepas tu, 7. kita tengok daripada bilangan 1 sampai ke 7 itu adalah kata berlakunya Sariyah. Sariyah tu maknanya yang Rasulullah hantar ni dia. Rasulullah hantar apa namanya? Apa dia? Rasulullah hantar apa? Hantar Wakil. kan? Wakil. Ada. Yang ini semuanya berlaku pada tahun 7 Hijrah. Tahun 7 Hijrah yang start daripada perang Zatul Qarn
Itu perang, makna perang yang disertai oleh Rasulullah, Ghazwah lah. Perang Khaybar, Ghazwah. perang. Yang lagi satu perang Zatul Riqa' tadi itu. Perang yang apa? Zatul Riqa' apa? Yang orang pakai gunting ya. Yang tempat kaki mereka pecah kan. Guni ya. Itu. Tiga aja peperangan yang berlaku di dalam tahun 7 Hijrah. 7 Hijrah. Yang lainnya ada berapa? 10 sariyah. Start daripada bulan Muharram sampailah kepada Zulhijjah tahun ke-7 Hijrah. Semuanya sariyah. Sariyah tu ada 10 lah. Yang Rasulullah hantar kepada sahabat saja. Yang perang terbentuk ada 3 tadi. Perang Zatul Qard, perang Zulqard, perang apa? Perang Zatul Riqa'. apa tadi? Zatul Riqa' tadi. Zatul Riqa'. Perang Khaybar. Perang Khaybar 3. Perang Khaybar tu tadilah yang kita lihat banyak cerita tentang Khaybar tadi. Kerana di Khaybar lah orang Islam dapat memiliki harta ghanimah yang banyak dalam peperangan Khaybar. Kerana dapat mengusir Yahudi ya, kerana dapat mengusir Yahudi daripada Khaybar tu. Yang mana di Khaybar ada banyak harta kan, banyak harta yang diperolehi pada peperangan itu. Itulah saja kan yang kita boleh ini pada tahun ke-7 Hijrah. InsyaAllah akan datang ni adalah masuk dalam tahun ke-8 Hijrah kot ni. Umrah sebagai syarat gaji Rasul. Muqtah. Dan ada lagi perang apa? Penaklukan Mekah. Sampailah dekat-dekat dah nak sampai kepada peringkat ketiga. Peringkat ketiga ni apa? Dan tak ada perang-perang buat. Tak ada perang. Ada lagi perang Hunain. Perang Hunain. Perang Hunain. InsyaAllah lah. Mana kita akan sambung lagi. Pada tempat sebelum puasa boleh habis ni. Boleh habis apa? Boleh habis semua ni ke? Satu buku insyaAllah sebelum puasa boleh kot. Sebab yang bahagian akhir-akhir ni mudah saja. Itu mengenai isteri-isteri Nabi kan. Yang bahagian akhir ni kita boleh baca gitu je. InsyaAllah lah. Kalau boleh habis, kita boleh tamatlah daripada sirah ini. Tapi kita rasa kita ulang sendirilah kalau kita nak faham. Dan kita boleh beli buku-buku yang boleh menolong lagi untuk kita faham tentang cerita Rasulullah daripada awal sampai akhir. Kan? Buku tambahlah untuk menambahkan kefahaman kita. Okey, itu je lah kot lah. InsyaAllah. Apa lagi kita nak share? Ada siapa-siapa nak tambah apa, nak share apa ke? Datuk? Datuk penat baca. Tak ada, cuma nak cerita lah kan. Saya pergilah tengok kedai apa kan, Red apa nama ni, Red Fox tu, apa nama yang buku jual buku murah. Ada satu hari seminggu gitu. Saya pergi lah. Tengoklah section tu kan, section agama. Kan. Itulah saya tengok dia buku kanak-kanak, saya tak tunjuk ada. Dia buku Nabi, dia kata sirah Nabi, tapi kan saya suka nak baca daripada apa nama, mula-mula dengan Alfil ni, gajah.
Dia lahir tahun gajah tu. Masa sebelum dia lahir tu maknanya mula dia pasal tahun gajah. Pasal apa tahun gajah? Itu kalau kita bacakan budak-budak memang bagus betul lah daripada mula. Lepas tu baru dia lahir. Lepas tu bapak dia meninggal, Aminah meninggal kan. Dia ceritakan nak bergambar tau. Seronok kan? Saya seronok tengok kan sampai ni lah. Saya duduk tengok tak habis lagi hujung sampai hujung. Kita boleh rasa tulisan besar, gambar ada. Jadi kan Satu set lah. Kalau satu set lah. Satu set lah. Satu buku je Ustazah. Oh, satu Terbaik. buku. Satu buku tapi bergambar. Dia cerita dia macam apa kata? Dia macam kehidupan Rasulullah ni tak adalah detail macam ni kan pasal nak. Yalah. Tapi untuk budak-budak. Kita dapat gambaran daripada dia lahir kan. Kita ni lah. Itu saya seronok baca yang tu kadang-kadang macam ni. Macam kita kan detail lah buka satu-satu. Yang tu tak adalah kan. Perang-perang tak adalah. Tapi bila kita baca sekali lalu, kita tahulah apa yang dilalui oleh Rasulullah. Dia Kan teruk. Apa nama buku tu? Dia beli kat cucu yang baru pandai baca kan. Yang baru pandai baca boleh lah. Betul. Apa nama? Sekejap, saya ambil. Sekejap. Ada dekat saya ni. So kita beli melalui apa ke? Beli kat Big Bad Wolf kot Kat mana tu? Dekat The Mind kot sekarang ada ni. Oh, betul. Kau dah tak tahu nak beli kat mana? Dia longgok-longgok lah buku tu. Dia ada satu, saya pergi tu Big Bad Wolf malam. Banyak jugalah, tapi banyak jugalah yang Kristian punya pun. Saya kena pilih tengok betul-betul. Ni mana dia? Ni bahasa Melayu. Mana tak nampak? Itu dia. Kisah hidup Nabi Utusan Terakhir. Publisher siapa? Publisher dia Adin. Jadi bila dia macam ni. Fat order Fat. Nak Ustazah nak ke? Nak. Kalau kita kan bukan untuk budak ni orang tua pun Ustazah. Bila kita baca. Tak apalah. Kita boleh dapat dia punya cerita. Boleh tebal tu. Hijrah ke Yathrib. Tapi gambar-gambar tu kan kita boleh satu hari 2 hari boleh baca. Tapi seronok lah. Ada gambar tu yang menarik tu. Ada gambar-gambar macam ni kan. Tulisan besar. Adin macam mana? A-D-D-I-N. Adin. Datuk beli kat mana? Dekat yang Big Bag Wolf. Masih ada lagi kan? Dah. Tapi itu dia dalam seminggu itu banyak buku-buku lah. Saya tengoklah dekat dia. Saya pergi satu malam saya pergi. Ya kan? Saya pergi pun saya pergi malam lepas Isyak pergi. Lepas Isyak saya pergi lepas pukul 11. Sebab waktu tu lagi dia sampai pukul 2 dia buka kan. Dia tak banyak section ni, dia banyak section English lah. Kena cari betul. Cari kita tengok satu section. Lepas tu kisah Nabi yang 25 Nabi kan. Benda-benda ni. Kita kadang tak ingat dah benda ni. Balik Tapi saya baca balik Allah Akbar. Publisher Adin. Okey, boleh order, boleh. Nanti saya cari kalau ada publisher ni online kita boleh cari. Dapat sekali lalu cerita dia. So saya beli untuk anak cucu, Betul lah. Saya nak buat perpustakaan untuk budak-budak ni. Masya Allah. Gaji nenek lah. Bagus. Tapi kita nak kamu ada, kamu senyap kan? penat baring saya duduk dengar. Kamu nak cakap pasal buku tadi masa dekat Darul Insyirah, buku Ustazah yang apa tu surah 114 tu. Buku tu saya dikecilkan dan buku tu ada translation bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris. Akan editkan tadi saya tak lupalah gambar ada ambil tadi tapi nak kena cari dekat mana lah terlalu banyak gambar. Jadi tu buku tu kita nak buat jualan secara infak. Harga buku RM70
Tapi kita jual RM100, RM30 untuk diinfakkan ke kompleks pembinaan kompleks jaga Syirah. Very nice, senang nak bawa. Buku dia lebih kecil sedikit daripada buku yang kita beli besar hijau dululah. Kan? Dia pun target nak buat macam tu lah, nanti Kak Mun akan masukkan dalam WhatsApp. Dia target buat permulaan. Ini memang Ustazah Bushra punya ya. Kita target untuk 3,000 ya, salah. 3,000. 3,000 cetakan sama juga. Tapi dalam dia ada translation Inggeris. Sebab pasal ni kita nak juga bangsa lain, agama lain dia tahu. Sebab apa, bila dia baca, dia ada dalam bahasa Inggeris tu more in details lah, dia dapat makna lah kan. Ada translation dalam bahasa Inggeris lah. Sebab buku ni kita nak kita nak hujahkan ke seluruh bahagian luar Malaysia. Itulah macam Hidat tadi satu juta Al-Quran kataannya untuk diedarkan di seluruh dunia kan. Tapi 1 juta Al-Quran itu Quran mungkin dalam bahasa Arab itu kita tak boleh nak ubah. Tulisan Arab kita nak, yang pentingnya ialah translation dia lah dalam bahasa Inggeris dan berbagai-bagai bahasa di dunia. Berbagai bahasa tahu-tahu, tapi tak tahu macam mana kita punya bahagian pencetakan nak buat lah. Tapi yang saya nak kenalkan tu ialah buku surah Ustazah punya ni yang 114 yang baru ni. Nanti saya akan masukkan dalam WhatsApp lah. Ya. Untuk infak lah. Infak ni maknanya kita boleh beli juga satu untuk diri kita, and you also can contribute by beli, tapi kita akan bagi buku kepada institusi-institusi lah pengajian. Dah siap lama ke? Tak tahu pula dah siap lama Baru siap. Tadi baru siap. Dalam sebulan, 2 bulan kot gitulah. Baru. Dia diterjemahkan oleh anak saudara pupu lah, anak Dr. Balkis. Anak Dr. Balkis dia yang terjemahkan. Siham Ismail. Dia terjemah. Itulah. Dalam tu saya serupa macam yang dulu punya. Tapi ada bahasa Inggeris lah. Dia ada translation dia lah. Itulah. Okey, insyaAllah nanti kita kenalkan. Kita promotekan ya. Okey. InsyaAllah. Okey, itu saja. Ustazah, dia punya buku banyak Ustazah. Adi ni. Dia ada buku dia kecil-kecil, nipis-nipis. Harga RM2.90 satu pada. Lepas tu dia atas bahasa Melayu, bawah tulis Jawi. Cerita Nabi, 25 Nabi, satu RM2.90 kan. Saya beli tu. Saya ada beli 25 Nabi tu. Bagus cerita. Kisah-kisah Nabi. Macam Datuk punya tadi Tempat tebal. hak tu ke hak mana? Order lah, dua-dua tu. Order hak tu. Order satu hak besar tu. Order yang kecil tu satu set. Satu set kecil. Kalau Nabi 25 lah kan? Okey. Tapi satu buku. Satu buku. Oh, satu buku juga. Mungkin yang ni, yang online dia ada jual hak kecil-kecil dah tu. Kecil-kecil je. Yang ni saya beli besar. Yang kecil-kecil ni dia RM2.90 satu. Okey nah. Nipis je. Besar senang lah sikit baca kot. Lepas tu budak mungkin besar ada Rumi, ada Jawi, belajar Jawi bagus tak tu? Bagus juga. Ada Rumi, ada Jawi. Untuk budak elok lah. Buku kecil-kecil ni macam Kumika, Kufaratu. Ayah dia memang belikan buku-buku macam tu lah. Ada tulisan jelas. Jadi bila dia tengok gambar, dia tengok tulisan dengan color-color tu, ingatan lebih mendalam. Cepat dapat. Okey. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Jumpa lagi. Cepat baca doa penutup ni. Apa penutup? Pada Ustazah kan?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Anak minta doa dengan Asmaul Husna, ya Khabir. Ya Khabir. Ya Khabir maknanya apa? Wahai Zat yang maha mengetahui, mengenal. Yang maha mengetahui, yang mengenal. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman, ilahana ya Rahim. Antal khabiru bima fa'alna, asyahidu bima qatarafna. Faha nahnu baina yadaik, wal amru minka wa ilaik. ولا وسيلة إليك إلا بك ولا ينفعنا سوى جودك وكرمك وكل الأمور منك وإليك وحالنا لا يخفى عليك اللهم ارحمنا برحمة منك تغنينا عمن سواك وتوصلنا بها إلى رضاك اللهم يا من لا يخفى عليه حالنا وجعلنا عليه جميع توجهاتنا واتكالنا وجميع أحوالنا في أقوالنا وأفعالنا بلا محنة ولا بلوى والحفظ من الأهواء مع نيل ما نهوى يا عليم الخبير يا عليم الخبير يا عليم الخبير يا الله يا Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami lakukan, yang maha menyaksikan dosa yang kami lakukan. Inilah kami berada di antara kedua tangan-Mu. Segala ketentuan bersumber daripadamu dan kembali kepadamu. Tiada jalan menuju ke hadirat-Mu kecuali bersamamu. Tiada bermanfaat bagi kami kecuali kurnia dan kemurahan-Mu. Kerana semua masalah adalah dari-Mu dan kepadamu. Keadaan kami tidak tersembunyi bagimu. Maka, ya Allah, rahmatilah kami dengan rahmat dari sisi-Mu yang menjadikan kami tidak perlu kepada selain-Mu. Rahmatilah kami sehingga dapat membawa kami menggapai keridhaan-Mu. Ya Allah, wahai yang tidak tersembunyi baginya keadaan kami dan kepadanya kami fokuskan tujuan dan tempat bergantung kami. Perbaikilah segala keadaan kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami. Tanpa ujian dan cubaan, disertai, dipelihara dari keinginan nafsu dan perkara yang segala yang kami dambakan. Wahai Zat yang maha mengetahui, lagi maha mengenal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minna wa minkum taqabbal ya Rabbi.